Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Bab yang ngantuk dulu. Bab susah dulu tak? Tak susah lagi mukadimah aku. Kemudian baru kita akan masuk kifayah. Betul dulu. Muka surat 4 Jawi 3 daripada bawah, Rumi 7. Kita masuk rukun Islam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Maka rukun Islam atau asas atau tunjang Islam itu 5 perkara. Berhenti kat situ. Asas tunjang bagi sesuatu. Maka rukun Islam adalah asas atau tunjang, iaitu 5 perkara. Pertama, yang kita panggil rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Banyak kali dah sebut. Kenapa 2 kalimah syahadah? 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah kan? Kenapa 2 kalimah syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah lah. Yalah, kenapa dipanggil 2 kalimah syahadah? Tak boleh cakap. Tu kita ulang-ulang sampai 2 kali syahadah. Tak boleh lagi. 2 kali asyhadu. Kan ada 2 asyhadu tu. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadi kitab Jauhar Ma'hud sikit aja dalam kitab tu. Ada dalam kereta kitab tu. Kalau orang nak masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah ni, la tu mat apa? Itu tanya kat sana, tanya tempat maghrib, tanya tak boleh jawab. La ilaha. Mat apa? Ke apa? Tak boleh jawab kau. Mat apa? Asyhadu an la ilaha. Tu, la ilaha. Mak jaiz tak? Ada, sebaik ada, okey lah tu. Maghrib dah jawab. Mak jaiz munfasil. Mak jaiz berapa baca? 45, Syatibi 45. 45. Jadi kita baca macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba Jazari. Tiba-tiba. Boleh lah. Cuma dia kata kat situ, untuk dapat fadilat, macam-macam fadilat, dihapuskan dosa sebagainya, la ni baca panjang. Asyhadu an la, ataupun la ilaha illallah tak apa, ataupun asyhadu pun tak apa. Contoh la, berapa? 45 La ilaha illallah. Satu. Kalau ikut ulama sufi lagi panjang, 7 alif. Lepas tu Allah itu 3 alif. Silap tak bawa kitab tu, ada yang kata tu 3 alif. Jadi maknanya 7 alif berapa rakaat? 7 alif 14. Lepas tu 3 alif berapa rakaat? 6. 3 alif. La ilaha illallah. Tu kira laju dah tu. Kalau satu habis nafas. Buat gitu 300 kali. Macam-macam ada. Karomah itulah, inilah. Makanan yang sikit jadi cukup. Air yang sikit ramai boleh minum. Duit yang sikit cukup. Mudah rezeki sebagainya. Adalah. Ni saja nak share yang tadi. Tapi kecuali orang nak masuk Islam. Nak masuk Islam, asyhadu ni, Allah ni sependek yang boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa gitu? Sebab nak cepatkan orang nak masuk Islam ni, jangan lambat-lambatkan. Sampaikan. Jangan lambatkan apa? Suruh balik dulu. Tak. Jangan apa? Suruh mandi dulu. Tak. Malah asyhadu an la ilaha illallah jangan panjang. Nak begitu cepat kena masuk Islam. Okey. Sikitlah aku menyaksi. Ataupun naik saksi lah.
Apa maksud naik saksi? Dan aku mengaku. Mengaku atau membenarkan. Apa ni? Yang jadi saksi apa dia cakap kat mahkamah? Siapa biasa masuk mahkamah? Saya berjanji ke apa? Bahawasanya ini yang benar tidak melainkan tu. Macam mana? Masuk mahkamah nak cakap macam mana? Yang benar melainkan benar-benar? Tahu tak? Tak ajar masuk mahkamah lah. Macam mana? Dia angkat tangan, dia kata dengan ini apa? Saya bersumpah. Nak dengar ayat tu. Saya bersumpah. Tapi saya masuk mahkamah syariah. Boleh ha. Macam mana? Wallahi wa billahi. Okey. Okey, lepas tu saya bersumpah. Apa yang saya cakap ni adalah benar-benar berlaku, melainkan yang benar-benar berlaku. Apa yang saya cakap ni benar-benar berlaku, melainkan benar-benar berlaku. Namanya saksi. Ini sama juga ni. Sama dengan maksud yang sama. Itu maksud aku menyaksi atau aku naik saksi. Bukan gurau, sungguh. Bukan gurau ni. Aku naik saksi ni sungguh. Dan aku mengaku. Dengan lidahku. Kenapa dengan lidah? Kita dah bahas sebelum ni, Islam zahir. Sebab tu dengan lidah. Iman tak semesti dengan lidah. Bukan, tak semestinya. Iman tak ada bukan lidah. Iman dekat hati. Jantung hati. Jadi bila Islam dia zahir, maka mengaku dengan lidah. Mesti dengan lidah. Bila lidah, barulah Islam. Sebut asyhadu tadi tu. Bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku menyaksi. Naik saksi lagi. Dan aku mengaku bahawa Muhammad itu Rasulullah atau utusan Allah. Mengucap dua kalimah syahadah tu. Dan rukun yang pertama inilah sebagai asas dan tunjang utama bagi seseorang Islam. Inilah tunjang dia. Sehingga-hingga tidak dihukumkan dengan seseorang itu dengan Islam kecuali ianya menyebut dengan lidahnya akan dua kalimah itu. Nampak? Kalau tak sebut, tak jadi Islam. Mesti kena sebut. Mulut ada nilai. Malah nak masuk Islam mesti sebut kat mulut. Walaupun kita tahu hakikat adalah iman yang sebenar kat dalam. Tapi apa yang keluar kat lidah ada nilai. Sebab tu surah apa? Surah Tur ke Taha? Lupa antara dua tu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah apa? Tur atau Taha? Bukan Taha. Tur. Betul? Kedua-dua bukan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ingat lepas ayat lepas tu. Kalau baca pada awal ingat pula. Itulah. Ma yalfidhu min qawlin. Apa yang dilafazkan qaul dekat mulut illa ladaihi raqibun atid. Pasti ada, kalau bahasa kita sekarang, pasti ada nilai ataupun pasti akan dicatat apa keluar kat mulut. Tak jumpa? Jadi kita kiaskan dekat mana? Janganlah marah usolli. Surah Qaf. Silap dua-dua salah. Qaf, surah Qaf. Janganlah kata usolli itu salah. Sebab lapas. Apa yang keluar kat mulut ada nilai. Cuma kalau dia boleh lintah kat hati, kenapa sebut kat mulut? Jadi tak ada nilai lah. Sebab tanpa melafazkan pun boleh lintas. Tapi kalau susah sangat nak lintah kat hati, sebut lah. Boleh ke? Boleh. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa keluar kat mulut ada nilai. Termasuklah nak Islam tak boleh baca dalam hati, kena sebut kat mulut. Tetapi orang yang sudah Islam, maknanya Islam baka keturunan. Sudah Islam ni baka keturunan. Dua ibu bapanya, maksud Islam baka keturunan. Sebenarnya bukan dua ibu bapa ni. Sama ada ibu salah seorang Islam. Ibu Islam atau bapa Islam. Maka anak automatik. Kenapa? Sepatutnya kena dua-dua Islam, baru anak Islam. Kenapa salah seorang Islam, anak dah Islam? Paling-paling pun ayah Islam, baru anak Islam. Mak Islam, ayah kafir. Sepatutnya ayah kafir tu maksud dia murtad ke apalah maksud tu, ataupun ahli kitab. Sepatutnya kalau mak Islam, ayahnya kafir,
Tak boleh Tak bolehlah anak nak jadi Islam kan logiknya. Tidak. Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam tu tinggi, tak ada tinggi selain padanya. Jadi kalau mana-mana ibu bapa Islam, anak otomatik Islam. Kenapa saya sebut ni? Yang berlaku kes-kes tu lah. Masuk ramah gitu gini. Malah cerita. Nanti orang ni pula. Masuk akhir sekali, dipulangkan kepada keluarga. Habis budak tu macam mana? Ada yang dah hafal Quran, ada yang menang pertandingan azan. Lepas tu macam mana? Masuk agama, hantar kat keluarga dia. Agak-agak macam mana? Apa jadi kat dia? Sebab kerana umur 18 ke 21? Masih lagi 18? 21 dah? Tak tahulah akta tu dah diluluhkan belum. 21. Allah, hai. Tetapi orang yang sudah Islam, dua ibu bapa, tidak wajib lagi mereka itu menyebut dua kalimah. Kenapa? Dia panggil Islam boleh diwarisi, iman apa? Macam mana? Raihan. Iman tak dapat diwarisi. Islam dia tak cakap. Raihan patut ditambah Islam. Islam boleh waris. Iman yang tak dapat. Oh, mantap. Iman tak dapat diwarisi oleh ayah yang bertakwa. Apa? Betul? Dari seorang ayah yang bertakwa. Gitu. Iman tak boleh waris, Islam boleh waris. Maksud Islam boleh diwariskan. Jadi mak bapa Islam, anak otomatik Islam. Tapi iman tak dapat. Kalimah itu kerana memadai dengan menurut jua. Tidak lagi wajib menyebut. Kita lah semualah. Sebab menurut jua, ikut bakal keturunan. Dan berkata setengah ulama, ini mazhab Maliki. Berkata setengah ulama, wajib juga berkata di dalam seumur hidupnya sekali supaya lepas tuntutan Allah Ta'ala. Jadi kena yang tak buat kena ngucap. Ikut mazhab Maliki ataupun mazhab Syafi'i pendapat dhaif mengatakan setiap orang wajib mengucap dua kalimah syahadah. Dalam sembahyang itu rukun, takci. Luar sembahyang. Tujuan asyhadu an la ilaha illallah wa yang angkat pada mazhab lain, pada pendapat lain. Kena. Tapi kalau kita banyak ahli asyhadu an la ilaha illallah tak jadi. Itu kena niat apa? Niat nasyid, niat nyanyi jadi ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah budak ni. Contoh, itu nak beletir kat anak. Tak jadi niat tu. Niatnya apa? Nak mengangkat kewajipan. Sebab sebagian ulama kata wajib, tak buat berdosa. Tapi Islam bakal keturunan tetap Islam. Cuma wajib kalau tidak berdosa. Dan ianya sangat mudah. Sebut je lah kat mulut. Niat untuk mengangkat kewajipan. Supaya lepas tuntutan Allah Ta'ala. Sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Bersabda ia, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ada lagi. Wa anna Muhammadur Rasulullah. Ada lagi panjang hadis ni. Okay. Diperintah akan daku bahawa aku membunuh. Diperintah akan daku bahawa aku membunuh. Maksudnya, diperintah akan daku supaya membunuh. Tu. Akan segala manusia. Ini bahaya kok. Nampak dengan orang kafir macam mana? Aduh. Baru tadi dengar parlimen yang tahulah, kita kadang-kadang tak nak sebut, berasa nak sebut. Kalau sebut, boleh bedah. Kalau tidak, hati membara. Macam mana nak cakap? Yang si artis ni pun cakap gitu, apa benda nak bunuh semua kafir harbi. Satu hal. Orang kafir mana faham harbi zimi ni? Satu. Lepas tu main bunuh-bunuh ni apa benda? Kena pula baca hadis ni, Allah. Kena walai. Inilah yang tu kata. Dia jadi ni. Allah. Diperintah akan daku bahawa aku membunuh akan segala manusia hingga menyaksi akan dan mengaku lidah mereka itu bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah hingga akhir. Panjang hadis ni. Dan dia kata, tu kitab apa tu? Jawahar Mahub. Baru cakap lambat datang. Macam nak suruh buka tadi. Ada pasal la ilaha illallah tadi. Dalam tu muka surat tak ingat. Tapi ada la ilaha, cari bismillah satu muka surat sebelum bismillah. Lepas tu nanti cari bacakan kejap. Bismillah besar, apa maksudnya tajuk bab ketiga.
Baca bab 38. Jadi kita bahas hadis ni. Kalau baca sekali tak Islam tak nak bunuh. Ni cuba baca bodoh-bodoh. Gitu tak? Cuba. Ada kat situ yang 14 harakat 7 alif ada tak? Alang-alang ada kat situ-situ je. Kalau tidak pun dia suruh baca la ilaha illallah tu 14 harakat 7 alif. La ilaha illallah kan? Ada kan? Cuba baca sikit. Sikit-sikit lah, mana-mana lah, hantam je lah. Nak bagi dengar je. Yang 14 harakat tu, la, kau tahu, tak aja dengar pun. Saya aja dengar. Itu, sebelum tu tak tahu. Dia nak perobat orang. Kan? Aku tahu asal usulmu. Keluar kau kan? Lepas tu, dia baca macam-macam. Tak jadi. Gitu, gini, macam-macam tu. Perubatan tu buat. Kita tak kerti, kita dah jauh kan? Takut kena sepak. Hampir kena sepak tu. Tapi nasib baik, pakcik elak. Dia kuat tu. Syuk gini. Qaf. Ha. Kaf. Ha. Ya. Ain. Sad. Jadi lah. Perempuan. Pegang. Sekali dia baca la ilaha illallah tu. La. Kata apa panjang sangat. Dia jadi. Cuba baca. Yang nak dapat poin yang 14 tu je. Dan sesungguhnya datang wari bahwasanya barang siapa berkata la ilaha illallah dan dipanjangkan dia, niscaya diruntuhkan baginya 4,000 dosa daripada dosa besar. Lagi bukan itu. Maka sembah mereka itu, ya Rasulullah, maka jika tiada baginya suatu daripada dosa besar, sabdanya diampunkan bagi ahlinya dan bagi jirannya. Untung. Yang ni kita nak dengar lepas ni. Okey. Dan bersalah-salahan ulama pada yang dikendaki dengan mat yang tersebut itu. Mat tu panjang. Maka kata setengah daripada masyayikh bahawa dipanjangkan alif, iaitu la, itu dengan kadar 7 alif. Ambil. Dan iaitu 14 harakat. Allah pula. Kerana tiap-tiap satu alif 2 harakat. Dan dipanjangkan alif lafaz al-jalalah itu. Allah lah. Dengan kadar 3 alif. Berapa? Dan iaitu 6 harakat. Betul lah. Betul lah cakap tadi. Baca lah. Afdal zikri fa'alam annahu ni tahlil. La. Main lagi. Aku tunggu datang time makan aje lah. Nak cerita fadilat dia. Cukup lah tu. Tadi dah cerita lambat sampai. Lambat sampai kena baca. Tak apa nanti baca. Nak fadilat dia tengok rakaman tadi. Jadi kita bahas ni. Kalau kita baca sekali, bukan bermaksud kafir Islam kau. Sekarang Islam ajar dia. Tak peduli juga. Bunuh. Bukan maksud tu. Bukan. Makni cerita zaman Nabi dulu, perang zaman Nabi dulu. Memerangi. Bila Nabi hantar apa dia panggil, utusan lah kan. Hantar suruh sama ada berdamai, bukan, sama ada masuk Islam atau jizyah kan. Bayar jizyah, maksud bayar jizyah lah. Jizyah ni apa nak bahasa Melayu Cukai tak boleh. Bukan cukai, jizyah lah. Zakat kot. Boleh tak? Yang baik sikit. Dengan faham tu. Macam bayar wang pelindungan. Wang pelindungan. Maka baru lepas. Kalau tidak, perang kan. Ni zaman Nabi. Okey. Dan ayat ni, hadis dalam Quran, dalam kita mengistimbat hukum, kadang-kadang dia ada panggil nasakh mansukh. Kadang-kadang ayat Quran satu. Kemudian ayat Quran tadi memansuhkan ayat Quran yang lain. Dalam tu bab lain, tapi kita nak cerita hadis ni. Maknanya kita baca satu Quran, tapi ayat Quran ni dia tanakut, dia bertentangan dua perkara. Yang kata ni halal, ni kata haram, gitulah. Ni kata halal, ni kata haram. Maka ulama bekerja akhir sekali dia panggil, ada istilah dia, kaedah dia panggil nasakh mansukh. Ayat itu tidak dimansuhkan, tapi makna tu mansuh. Okey. Kita tahulah. Alright. Kadang-kadang hadis
memansuhkan Quran. Tapi hadis ni mesti tahap sahih, tahap tinggi. Dia tak boleh yang bawa hadis dhaif ke, tak boleh membatalkan Quran tu. Tak boleh memansuh, bukan membatalkan. Memansuhkan Quran. Antara sebahagian ulama mengatakan walau apa? Lakum dinukum waliyadin, ayat tu mansuh. Dimansuhkan dengan hadis ni. Hadis boleh memansuhkan Quran. Apa maksud lakum dinukum waliyadin? Aku agamaku, engkau agama engkau. Maksudnya tak payah peduli lah, kan? Tu maksud dia kan? Jangan kacau dia tak kacau kita kan? Aku agamaku, kau jangan kacau. Engkau agama kau, aku tak kacau. Tak kacau tu maksud tak buat apa-apa lah, senang gitu. Tapi kalau kata agama Islam betul, maknanya kacau tu, kata agama dia salah. Kira kacau lah. Habis tu sekarang ni kita perlu tak ada dakwah? Ada, perlu. Kalau perlu dakwah, kenapa? Wajib tak? Malah wajib. Hendaklah ada sebahagian golongan di antara kamu yang pergi menyebarkan Islam ataupun tarik orang masuk Islam. Wajib, fardu kifayah. Habis tu, lakum dinukum waliyadin. Jangan kacau agama orang. Maka sebenarnya mansuh dengan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi mereka sehingga mereka mengucap la ilaha illallah. Bahaya betul lah ayat ni kalau orang tu lah. Sembahyang 5 waktu tak ada apa kita nak bincang lah. Isra Mi'raj, Nabi naik 9 kali turun naik, 50 jadi 5. Sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Sembahyang, gerakan sembahyang ambil daripada malaikat. Malaikat kan dia ada sembahyang berdiri, sembahyang rukuk, sembahyang sujud, sembahyang duduk sampai kiamat. Jadi ramai malaikat bergantung pada yang Allah arahkan dia. Ibadah, maka dia beribadah. Cara ibadah duduk gini sampai kiamat. Ada cara ibadah dia rukuk sampai kiamat. Ada yang sujud sampai kiamat. Ada yang duduk sampai kiamat. Ada yang sebutkan mulut subhanallah sampai kiamat. Ada yang Allah Akbar sampai kiamat. Semua gitu. Gabung semua tu dapat sembahyang kita. Gabung apa? Perbuatan malaikat ataupun ibadah malaikat plus zikir malaikat. Itu jadi sembahyang kita. 5 waktu. Lepas pada tu, waktu sembahyang kita pula, pukul berapa waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, ambil daripada Nabi. Rasul. Nabi Adam. Ada Nabi Nuh. Ambil daripada Nabi Isa, Nabi Musa. Alamak, lupa seorang lagi. Baru baca 3 hari lepas, lupa dah. Ada 5. Nabi Adam. Nabi Yunus. Nabi Yunus. Lupa lagi. Nabi Isa. Nabi Isa Maghrib. Lepas tu yang nak sebut last Nabi Isa, Nabi Musa. Hilang lagi pula satu. Tadi dah cukup dah. Nabi apa? Nabi Adam. Nabi Ibrahim. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi Musa. Ataupun gitulah, dia ada tukar-tukar sikit gitu. Makna waktu sembahyang. Waktu sembahyang, pukul-pukul berapa tu? Matahari condong, matahari istiwa, matahari zawal, matahari fajar semua. Laju-laju lah. Kita cakap laju-laju. Nabi Adam dan rakaat ambil pada Nabi juga. Nabi yang tadi juga. Jadi malaikat ambil 2, iaitu perbuatan dan rukun fi'li, rukun qawli lah. Waktu dan rakaat ambil pada Nabi. Oh, hebat awak sembahyang kita. Nabi Adam kenapa 2 rakaat? Selepas diturunkan daripada syurga, kerana terang, telah cerah dan hilang gelap. 2 rakaat. Rakaat pertama kerana telah cerah, yang kedua kerana hilang gelap. Nabi Yunus 4 kegelapan. Sebab tu 4 rakaat. Hilang daripada kegelapan zulmat, kesalahan, dosa dia panggil, tapi bukan dosa, kesalahan, keluar awal daripada tempat umat dia. Gelap ikan, dalam ikan,
gelap malam, gelap dalam air. 4 kegelapan, jadi 4 rakaat. Nabi Yunus sembahyang. Lupa lah, Nabi apa lagi? Nabi Ibrahim, patut Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim 4 kelepasan. Sebab nak kena sembelih anak. Pertama, kelepasan tak payah sembelih anak. Tak jadi kan, lepas. Kecewanya anak dia, kena sembelih, jadi lepas duka cita anak. Apa? Ha? Bukan, pasal korban aja. Lepas tu, kerana dapat kibas, 3 rakaat lah. Satu lagi lupa. Tu lah. Satu lagi, 4 kelepasan. Lepas duka cita anak, lepas daripada sepatut kena sembelih anak, dua. Kerana dapat kibas Habil turun, ada satu lagi, lupa. Kemudian Nabi Isa 3 penafian, 3 rakaat. Menafikan Tuhan selain Allah. Menafikan maksud punya berzina. Menafikan apa satu lagi? Lupa lagi. Ilmu dalam kitab. Ilmu dalam fis sudur. Ke fis sutur. Ilmu. Nabi Yunus. Last. Yang lupa-lupa tak apa lah. Nak cerita tu je. 4 rakaat. Nabi Yunus cerita dah tadi. Apa Nabi ada satu seorang lagi? Nabi Musa. Nabi Musa keluar daripada Madian. Dapat kelegaan lah. Kelepasan. Dia sesat. Jumpa jalan. Duka cerita Nabi Harun. Sebab adik hilang. Adik-beradik hilang. Tak boleh sesat 40 tahun. Duka cerita isteri dia sedang mengandung. Duka cerita anak. Anak dia hilang ayah. Duka cerita Firaun. Kerana tak boleh nak bunuh. Dikira juga 4 rakaat. Dilepaskan masalah Nabi-Nabi tadi. Waktu bila? Waktu tu lah. Dilepaskan Nabi Adam masalah tu waktu subuh. Dilepaskan masalah tu waktu zawal. Dilepaskan diangkat Nabi Isa ke langit waktu maghrib. Itu dah waktu tu. Ringkas je ni. Tu ada orang bagi tahu kat dalam tu. Nabi Yunus, Nabi Isa maghrib, Nabi Musa 4. Okey. Alright, sahaja je nak. Ketiga, memberi zakat. Zakat ada 2. Zakat fitrah dengan zakat harta. Zakat fitrah bulan Ramadan. Zakat harta ada zakat emas, ada zakat ternakan, zakat apa? Zirak apa zirak? Biji-bijian. Kita berah lah. Berah, bali, gandum, jagung, apa lagi ada? Jenis-jenis tu lah. Zirak dia panggil. Lepas tu emas, perak. Lepas tu rikas, harta rikas, zakat rikas. Apa kalau kat Malaysia tak boleh kan? Kalau jumpa harta karun kena serah kat kerajaan kan? Sebab kita hanya tanah tu 6 inci je. Bawah pada tu bukan kita punya. Tahu tak? Kalau gali emas, jangan harap dapat. Salah di sini undang-undang. Betul? Diam. Nak biji emas. Jadi kan dekat belakang rumah dia yang tubik biji tak? Itu manhole. Itu manhole. Tengok je. Beri zakat. Itu je lah. Keempat, puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan tak lama lagi. Puasa bulan Ramadan tahun kedua hijrah. Nabi berpuasa 9 kali seumur hidup. Puasa Ramadan 9 kali. 8 kali 29 hari. Sekali 30 hari. Sikit-sikit gitu je lah. Kelima, menunaikan haji ke Baitullah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Kita ringkas je. Maksud menunaikan haji, ada kemampuan dari segi kekuatan, dari segi wang ringgit untuk pergi, untuk belanja di sana dan untuk tinggal anak isteri ni. Jangan lupa, tinggal tu kebuluh nanti. Jadi ada dua-dua. Cukup, tu maksud kuasa. Para ulama' mensyarahkan kuasa lagi panjang. Panjang buat kuasa ni. Apa maksud kuasa? Antara kuasa, daftar tabung haji tak 2042. 2042. Mati dulu. Tak ada kuasa tu.
Apa lagi maksud tak kuasa? Duit tak cukup. Duit cukup, tapi untuk belanja di rumah yang ketinggalan tak cukup. Kalau kena bayar rumah tiap bulan, berapa lama pergi, tak cukup. Kalau ada anak, tak cukup. Maka tak kuasa tu. Bila tak kuasa, tak pergi, tak apa. Apa lagi? Kuasa. Jangan ada lanun dekat tengah jalan. Lepas tu ulama bahas lagi. Lanun tu apa? Lanun dulu, lanun Robin Hood lah. Macam Robin Hood. Curi-curi gitu. Lanun sekarang? Apa? Cukai. Cukai apa-apa? Sebut. Nak kena ada apa? Nak kena bayar apa benda-benda tu? Memang jadi masalah. Jadi maka bila ada kita panggil lanun, maka tak pergi pun tak. Sebab ada kena bayar wang nak lalu tu kena bayar. Cuma kita nak juga, tak apalah bayar pun kan. Okey, cuma nak kira tidak kuasalah tu sepatutnya. Tapi takkanlah kita memang boleh tapi bayarlah kok nak pergi ni. Sabda Nabi SAW, mana nak berhenti ni? Di dalam hadis yang sahih, buniyal islamu, buniyal islam, bunyan ni binaan. Buniyal islam ala khamsin, dibina Islam itu atas 5. Syahadati an la ilaha illallah, contohnya mengucap kalimah syahadah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, tunaikan zakat ataupun dirikan zakat, wa ita'iz zakah, bayar zakat, wa saumi Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, jika mampu. Maka nyata daripadanya bahawasanya orang-orang yang tidak mengerjakan 5 perkara tersebut, rukun iman tadi, mereka itu tidak ada asas dan tunjang pada agama Islam. Seperti binaan-binaan yang tidak ada asas dan tunjang, maka adalah binaan itu menjadi runtuh. Demikianlah menjadi runtuh agama apabila tidak ada asas dan tidak ada tunjang yang tersebut, atau mengingkari dengan lidahnya. Kejap. Oh, panjang sangat. Kejap. Panjang cerita ni. 5 ni asas. Ataupun tunjang 5 perkara ni. Okey, kalau kita tengok pokok tak ada tunjang, dia hidup. Apa dia panggil? Yang straight macam kalau Tok Ali dia straight panjang tu panggil. Akar tunjang dia panggil kan. Akar tunjang. Kalau tak ada yang itu, hidup. Tapi kena sepak. Tumbang. Okay. Jadi, bagi syahadah memang dah wajib lah. Ya, untuk Islam. Yang lain tu, jika dia tak semayang, tak puasa, tak zakat, tak haji, dia masih lagi Islam. Sebab dia bukan menolak kewajipan, dia cuma tak buat. Tapi, bila-bila masa je, kena sepak dengan orang kafir, ubah. Maksudnya apa? Kena lawan hujah? Yulah, agama aku salah. Dia jadi rebah. Tidak ada asas. Runtuhlah jadinya. Agama tu runtuh. Sedangkan iman tu kita akan bahaskan datang lah minggu depan. Sebab iman dalam hati. Tapi Islam juga dia ada pengaruh. Tanpa mengamalkan rukun Islam, masih lagi beriman, tak boleh kata kafir. Kalau dia mati, wajib mandi kapan sembahyang tanam. Kalau dia mati, mungkin dia akan masuk ke syurga setelah dibakar dosa-dosa dia. Sebab walaupun dia tak buat rukun Islam. Sebab dia iman cerita lain, tapi dengan tidak mengamalkan rukun Islam, mudah untuk hilang iman. Tu cerita. Dengan buat rukun Islam dan tambah yang sunat-sunat, maka kuatlah iman. Itu yang kata iman yazid wa yanqus. Iman para malaikat statik. Gitu ke? Iman para rasul sentiasa tiap hari makin naik. Iman kita yazid wa yanqus. Bertambah berkurang ikut timing. Time beriman tu bukan main sembahyang khusyuk. Tapi time tak jadi main malah apa semua. Dia memang
Tu iman kita. Yazid wa yanqus. Kuat dan melemah. Apa maksud iman kuat melemah? Bukan maksud iman tu percaya. Bukan maksud kuat percaya sungguh. Bukan. Maksud kuat lemah tu daripada ni. Daripada rukun Islam yang dia buat. Kalau dia buat rukun Islam, maka iman dia kuat. Kuat tu maksud tunjang jauh sampai ke bawah. Tunjang kuat. Tak boleh digoyah. Jangan, sebab ada orang salah faham. Dia kata iman kita bertambah dan berkurang. Ketika kita iman bertambah, kita percaya Allah sungguh-sungguh. Ketika iman melemah, tak apa nak percaya sangat. Hei. Kufur. Kena jazam kan? Jazam 100%. Okey. Tak ada asas tunjang walaupun rukun Islam ada, tapi tunjang tu tak kuat, dia tak buat. Maka ketika mati, setan menyerupai orang yang dia sayang, guru dia ke, mak ayah dia ke, siap. Ikut pun. Mak Allah tak ada pun. Apa? Tak ada dek. Mari. Ikut mak. Mari kita pergi. Ramah tu. Keluarga kita semua hak mati awal dah tunggu dah. Seronok duduk sini. Mari. Ya ke tak ada? Dulu mak ajar pun silap. Tak ada Islam tak ada. Pergi ikut. Bes. Habis hilang. Kita tengok. Orang yang tengok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Dah tutup mata. Kan biasa mata beliau. Oh, insyaAllah mati baik. Tapi tak tahu apa benda dalam tu. Ya. Atau mengingkari dengan lidahnya. Aku tak nak semayang. Masih lagi iman. Semayang tak wajib. Barulah rosak terus iman. Kufur lah. Semayang tak wajib. Puasa tak wajib. Zakat tak wajib. Apa semua tak wajib. Ingkar dengan lidah. Sebut. Best. Dia ingkar maksudnya dia sebut lidah, hati dia lah. Tapi kalau sekadar dia sebut tak nak semayang, tak nak puasa, rukun Islam, masih lagi iman. Fasik lah. Dan jikalau dengan selora. Jap, syadat je. Dia nak cakap. Apa selora? Tak tahu. Selora. Kalau dapat ke Pak Wah ni makanan dia. Sebab tu suruh dia diam. Apa benda? Kita tengok sekejap, tolong. Muka surat 9 atas kali tu. Apa? Kalau Jawi, sin, lam, waw, ra, alif. Selera. Jadi kata selera. Cantik. Mana bawa lagi lah. Selera. Hantam je lah. Bukan selera. Tak boleh tak? Tak lagi? Tak lagi Kena ada Pak Wah agak lah kalau gitu. Selora apa selora? Bunyi. Biar bunyi sikit. Janganlah baca. Ini kamu salah. Selora. Ni orang dalam live ni tahu tak selora tu benda apa? Seloroh. Melawak lah. Cakap melawak. Walaupun selora sekalipun. Tak boleh. Jangan duk main benda-benda macam ni. Habis berhenti kat situ lah. Bermula iman pula. Rukun iman pula. Jawi comel. Mana tanda dia? Berhenti kat situ. Termasuk kifayah. Bermula iman. Rukun iman pula. Dia mula-mula ni dia ringan je. Masuk kat tengah-tengah dah bergerak sikit. Kifayatul Muhtadi muka surat dah tanda dah 88